Tengok ayat yang pertama yang kita baca tadi, bermula dari ayat 37. Allah kata, am indahum khazainu rabbika am humul musaitirun. Adakah mereka ada gedung-gedung perbendaharaan Allah Azza wa Jalla atau mereka yang menguasainya? Jawab dia, para ulama tadabbur kata apa? Dalam tafsir Qutbiyat, duribal mathalu bil khazain. Allah buat bandingan kuasa itu dengan gedung, dengan khazanah, gedung. Kerana li'annal khizanata baitun, kerana bila kita kata gedung, suatu rumah binaan yang dibuat untuk menyimpan barang-barang yang berharga. Oh, ni kata gedung simpanan. Dalam tu kita simpan benda berharga. Kemudian dia ada seal, dikunci dengan begitu rapat supaya tak boleh, maknanya dia kata. Jadi Allah Ta'ala bandingkan dengan kekuasaan dia memiliki dunia ini seperti pemilik gedung. Pemilik gedung tu apa dia? Semua yang kita ada, kita kuasai. Jadi dunia ini milik Allah Azza wa Jalla. Dalam surah Al-Fatihah yang kita baca, alhamdulillahi rabbil alamin, pemilik alam ini. Jadi gedung-gedung Allah Ta'ala tu semuanya di bawah milik dia. Jadi Allah tanya, adakah mereka ada gedung nak simpan barang juga? Jawabnya tidak ada. Allahu Akbar. Jadi dalam ayat-ayat ini istidlal berdalilkan dengan penafian. Mana mu tak ada kuasa. Jadi tak payah dia jawab ala soalan aku ni. Li'anna wuduhahu kanarin ala alamin. Kerana jelasnya hujah itu seperti api yang dijadikan pedoman perjalanan. Biasanya orang panggil rumah api. Rumah api ni orang dok tepi laut kan. Dia nyalakan api, orang duduk kapal nampak. Itu dia panggil jelasnya hujah yang mereka memang tak boleh jawab. Mereka tak ada kuasa. Yang ada kuasanya hanyalah sedikit kuasa ketika dia berkuasa. Itu je lah. Lepas dia tak ada. Lepas dia jatuh kuasa, waktu pun hilang juga. Macam kita hari ni, kita kuat, boleh lompat sana, jalan sini, naik bukit, turun bukit, semua boleh. Tapi kalau sudah sakit lutut, kena gaut, apa pun tak boleh. Jadi mana itu menunjukkan bahawa Allah Ta'ala tanya soalan yang tidak perlu dijawab, kerana jawapannya sangat jelas, mantap hujah dia. Manusia ini tak boleh lari daripada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita pergi kepada faedah yang kedua, am lahum sullamun yastami'una fi. Adakah mereka ada tangga boleh naik? Soalun, timbul soalan, annal maqsuda nafyus su'ud. Maksudnya mereka tak boleh naik. Dan tidak semestinya kalau ada tangga boleh naik. Memang nak naik mana? Tangga naik bangunan sikit boleh lah. Tangga naik ke langit, siapa dia boleh naik? Jadi apa faedah bagi tahu tangga-tangga tu? Jawab dianya, an-nafyu annan nafya ablaghu min nafyi as-su'ud. Menafikan adanya tangga lebih kuat daripada nak menafikan mereka boleh naik. Bila nak naik tujuan apa? Tujuan apa dia nak naik ke langit tu? Dia nak dengar rahsia apa yang Allah Ta'ala wahyukan, apa yang dicakap oleh para malaikat. Maka jawab dianya, kalaulah mu naik pun tak boleh, bagaimana kamu mau dengar? Kalau naik pun tak boleh, bagaimana mu nak dengar? Dengar lagi tak boleh. Jadi kalau dia boleh naik, tak semesti dia boleh dengar pun. Mungkin dalam bilik tertutup, dalam orang mesyuarat khas, kawalan ketat maklumat, ni maklumat pun tak dapat, naik ke langit pun tak boleh. Sudah pasti maklumatnya tidak ada. Jadi tak payahlah kamu cakap dalam perkara yang kamu tidak ada maklumat, tidak ada fakta. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut, kalau kamu dengar,
bawa mari sultanin mubin, bawa mari kuasa yang jelas untuk nak menyatakan benarnya apa yang kamu bawa mari. Kalau tak ada, tak usah cakap banyak. Tidak ada faedahnya dalam kita bercakap dalam perkara yang kita pun tidak tahu. Nah, faedah yang ketiga ayat 39. Am lahul banatu wa lakumul banun. Patut ke kamu beri kepada Allah Ta'ala anak perempuan yang kamu tak nak, yang kamu tak say? Bagi kamu anak laki-laki yang kamu suka. Mana itu dari sudut pembahagian pun salah. Jadi ayat soalan ini di sini isyaratun, satu isyarat kepada menafikan syirik, nak menafikan syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Tuhan ni tak ada anak, tak kira lah laki-laki ke perempuan. Nafi anak, lam yalid wa lam yulad, sesat. Duk sibuk dengan anak perempuan lelaki. Perempuan laki-laki pun dia tak ada semua. Sebab apa? Maka ini menunjukkan fasad, rusaknya apa yang mereka kata itu, apa yang mereka lemparkan tuduhan itu rusak. Sebab orang yang lemah kuasa, dia perlukan kepada pembahagian kuasa. Allah Ta'ala yang maha berkuasa, dia perlu apa nak bagi-bagi, nak cari anak lagi je. Macam kita manusia ni, kita lemah. Masa kita kecil, kita berharapkan mak kita, kita mengharap ayah kita bantu. Bila sudah dia besar, kita mengharapkan isteri pula bantu kita, ataupun yang isteri mengharapkan suami tolong. Bila sudah tua, kita mengharapkan anak kita pula tolong kita. Maknanya begitulah tasalsuli. Daripada kita kanak-kanak, harap ke mak. Sudah besar, harap ke suami, ke isteri. Sudah tua, harap ke anak-anak cucu mari duk jaga. Itulah maknanya manusia lemah. Bila Allah Subhanahu Wa Taala yang maha berkuasa bersifat dengan Al-Qadir, Al-Hayyul Qayyum, jadi apa perlu dia perlu pada anak-anaknya, sebab dia yang maha berkuasa. Jadi kita yang lemah kuasa ni duk cari anak, cari isteri, cari suami, sebab perlu memerlukan bantu-membantu. Dan kita perlu pada anak cucu bila kita sudah tua. Waktu kita muda, kita gedebel lagi, anak cucu nak ke kita. Bila kita sudah tua, kita sudah mencari cucu pula. Macam kita duduk banding lah, duduk banding-banding. Waktu kita muda, kita pakai minyak wangi. Apabila sudah tua, pakai minyak angin. Dah. Lah ni kat bilik kita, bau minyak wangi ke bau minyak angin? Emok dia tu bau minyak wangi dah, tak ada dah minyak wangi ustaz weh, bau minyak angin saja. Daripada minyak cak kapur, habis minyak cak tuku ada belaka dalam rumah tu. Allahu akbar. Ni ada orang mau, ada sahabat kita ni, dia mari minyak hok dia buat daripada kambing apa tu. Allahu akbar, sekali colek bukan sakat wangi, bukan sakat bau minyak angin, bau kambing sebilik. Dia kata tak gerak lagu ni. Nak ceritanya, daripada dulu minyak yang wangi, sudah tua minyak kambing pula bang, nak kata macam-macam. Tak lagi dah. Yang keempat, faedah yang keempat, tengok, am tas'aluhum ajra fahum min maghramin musqalun, ayat 40. Apakah kamu minta upah dalam dakwah kamu ni? Hal fi khususi qawli ajra, perkataan ajra, upah itu ada satu faedah khas. Kenapa Tuhan sebut perkataan upah dalam ayat ini? Kama law qalu am tasalum syai'an aw malan. Kenapa dia tak sebut minta satu benda ke, minta benda ke? Tak, minta ajra, minta upah. Ada apa faedah dia? Al jawabu na'am. Ya, setiap ayat Quran, fa kullu lafzin fil Quran fi faedah. Setiap lafaz dalam Quran itu ada faedah, sama ada kita tahu ataupun kita tak tahu.
Yang zahirnya di sini annazalika isyaratun, isyarat kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kemaslahatan kamu. Aku buat ni untuk kamu punya matlamat. Sebab tu Nabi kata, aku tak minta upah, aku buat ni untukmu, bukan untuk aku. Yang kita duk minta upah tu sebab kita kerja penat-penat, memang kita buat rumah orang untuk dia, tapi kita juga ada kepentingan sebab kita nak gaji, nak upah. Dalam dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi semata-mata tak ada, dia tak nak, dia tak fikir kepada upah tu. Sebab apa? Sebab dia diutuskan oleh Allah untuk menyelamatkan manusia. Macam kita gini lah, bila kita tengok orang ni lemas, jatuh dalam sungai, kokak-kokak lemah, kita terjun turun, adakah kita tanya dulu, aku nak selamat ni, engkau nak bayar berapa? Tak ada. Sebab kita tujuan semata-mata nak menyelamatkan dia, kita tarik dia naik. Sama jugalah bila Nabi diutuskan oleh Allah untuk menyelamatkan manusia daripada api neraka, untuk menyelamatkan manusia daripada bersifat kehayawanan, kejakunan, kepada akhlak yang mulia, maka Nabi tidak ambil upah. Kita hari ni para pendakwah kena bersikap demikian. Kita buat kerja ni bukan kerana upah, tapi kita kerja kerana kita nak menyampaikan ilmu kerana Allah Azza wa Jalla. Tapi seperti kita kata lah, kita kena seimbang lah. Tidak salah kalau setakat kita ambil, orang panggil sedikit elang perjalanan, sekadar tu boleh. Tapi kalau kita pergi tu siap letak dah, bukan saya letak ustaz, ceramah saya 1 jam kena bayar 2,000 ni, PA saya yang buat. Kita ni jangan jadi macam orang nak makan penyung lah. Jadi nak makan kura-kura. Nak makan kura-kura, dia ambil, dia letak satu periuk air di bawah, air panas, dia letak macam titian tak atas air. Dia letak kuranya, kura kau jalan sini ke sana, kalau kamu jatuh kamu punya pasal. Sebab kenapa kamu jatuh? Dia letak atas titian, di atas air panas, jatuhlah kura. Kita macam tu juga. Oh, bukan saya letak ni, PA yang letak. Siapa dia beri kau harga kau PA tu? Kalau tidak bos, bosku nak jadi pendakwah berlindung di sebalik nama PA. Kalau dia tulis di Facebook salah, oh ni PA ana ni, PA ana, apa PA ana? Anak yang jaga, anak yang tengok, kenapa main PA. Jadi kita kata tak usahlah duk main berselindung di sebalik benda-benda yang pelik ini. Yang peliknya, orang-orang yang banyak berselindung inilah yang mendapat pulangan yang baik di atas dunia. Kita kata ambil je lah. Baik, yang terakhir dalam ayat kita ini, Allah Ta'ala tutup perbincangan kita dengan apa? Am lahum ilahun ghairullah subhanallahi amma yusyrikun. Belum pada tu am yuriduna kaidah dulu. Adakah mereka nak buat perancangan jahat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi ayat ini Allah Ta'ala dedahkan rahsia kashfun lisarairil musyrikin. Allah Ta'ala dedahkan tembelang puak-puak kafir dan memberi peringatan kepada orang beriman supaya bahawa mereka ini ada kelicikan, ada teknik, ada taktik. Dalam bahasa dakwah moden dipanggil ada protokol zu'ama as-sahyuni, protokol puak-puak Zionis nak menghancurkan Islam. Kita kata buatlah protokol ke, kepala tukul ke, kalau perancangan jahat. Kemudian Allah kata wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka buat perancangan jahat, Allah Ta'ala juga buat perancangan untuk menggagalkan rancangan mereka. Yang kita mengatakan apa yang telah disusun oleh Allah itulah yang terbaik. Jadi kita kena ambil perhatian, tapi jangan sampai mereka tak boleh berjalan. Kita umat Islam ni diganyang oleh puak-puak Yahudi, puak Zionis, puak ni, puak geng-geng ni. Jadi tak payahlah kita buat kerja. Awak ni tak payah buat kerja lah. Allah kata am yuriduna kaida falladzina kafarum. Mereka sendiri yang terpedaya, terperangkap dengan apa dia, dengan ajaran-ajaran yang mereka buat, perancangan jahat yang mereka buat. Mereka sendiri akan terperangkap dengan perancangan yang tersebut. Kemudian barulah mari ayat yang terakhir,
Allah ajar kepada kita, subhanallahi amma yusyrikun, maha suci Allah Ta'ala lah daripada segala sekutu yang dibuat oleh orang kafir dan juga kekeliruan yang ditimbul di sebagai orang Islam. Dia nak sembah Allah, dia nak puji Allah, dia nak minta dengan Allah, tapi pergi cari perantara sana perantara sini. Kita kata kita tak perlu perantara. Fa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah kata kalau mu tanya aku dekat je dengan hamba-Ku. Nak minta fa iza sta'anta fasta'in billah, kalau kamu nak minta je dengan Allah, tak payah pergi cari tok sana tok sini. Konon-kononnya tok itulah yang akan membawa surat permohonan kita kepada Allah. Kita kata jangan jadikan permohonan kita kepada Allah sebagaimana permohonan kita ke pejabat-pejabat yang dimerlukan pengesahan daripada tok wakil, tok pengulu, tok sana tok sini. Kita mengatakan tidak, kita dengan Allah terus kepada Allah. Allah Ta'ala jawab, inni qarib, aku dekat. Kenapa kita menjauhkan diri kepada Allah daripada Allah Azza wa Jalla? Jadi para pelajar sekalian, tamatlah perbincangan 5 faedah daripada ayat 37 sehingga 43.